الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu untuk kita meneruskan My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersyukur kita meneruskan pada halaman 118 bersama dengan tuan-tuan yang mungkin berada di rumah, mungkin ada yang sudah di pejabat ataupun adik-adik yang bersama. Kita doakan hidayah daripada Allah ini terus mencerahkan kita pada hari ini, dan halaman pada hari ini amat istimewa kerana ia adalah satu lagi hidayah untuk kita menguruskan kejayaan, kemenangan dalam hidup kita, dan Allah bawakan kisah tentang Bani Israel, Yahudi, Nasrani untuk panduan kita bersama. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazul sihat? Alhamdulillah. Ya, kita bersama dengan sidang pendengar, penonton ya, yang kita doakan Ustaz ya, terus kita istiqamah bersama, dan kita ini sebenarnya dah di hujung-hujung juz yang ke-6. Masya-Allah. Ya, masya-Allah, dan ia juga kalau kita beberapa muka surat lagi sampai hujung surah Al-Maidah, selesai kita dengan surah yang panjang. Betul. Ya, mungkin yang selama ni mungkin saya sendiri pun nak memahaminya tu pun makan masa juga Ustaz ya. Pasal ada benda yang tempat macam garang sangat, tetapi rupa-rupanya ada kefahaman yang benar yang kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian share di Facebook dan kita kongsikan, beritahu pada kawan pasal mesej yang ada pada halaman hari ini amat istimewa yang perlu dimaklumi, terutama kalau ada adik-adik yang belajar di sekolah agama, ada ibu ayah yang nak hantar anak ke tahfiz, ke pengajian agama. Kita kena lihat betul-betul, pasal biasanya orang cakap nak hantar anak ke engineering ataupun menjadi jurutera doktor, tetapi istilah itu kita akan jumpa sebentar nanti. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita memohon pada Allah Subhanahu taala kita dipimpin menjadi orang yang diberikan nikmat, ya, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Dan kita bertemu daripada surah Al-Baqarah sampailah surah Al-Maidah pada hari ini. Berkali-kali Allah menggunakan perkataan Yahudi dan Nasrani, ya, Nasara. Ada masanya Ahlul Kitab, ada masanya Utul Kitab. Semua peringatan itu adalah peringatan untuk kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai ataupun yang disesatkan. Dan dua contohnya, dua kumpulan yang pernah diberikan kitab tetapi tidak menyikapi ataupun berinteraksi dengan betul, itulah Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu digelarkan maghdubi alaihim, dimurkai, dan juga orang Nasrani itu, Kristian itu yang disesatkan. Dan kita akan lihat kepada sambungan daripada perbincangan kita semalam. Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 58 hingga 60 pada hari ini kita akan melihat kepada kerosakan yang dibawa oleh orang Yahudi dan juga musuh Allah terhadap Islam dan muslimin, dan balasan Allah terhadap orang-orang yang derhaka, istilahnya fasik di dalam Al-Quran. Dan seterusnya sikap orang beriman berilmu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan munafik, macam mana kita nak berinteraksi dengan perkara-perkara itu, dan juga apakah ucapan buruk yang disampaikan oleh orang Yahudi yang perlu kita elakkan dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 58 hingga 62 untuk sama-sama kita melihat bahagian pertama halaman ini untuk kita mengambil pelajaran dan juga kita dapat sesuatu yang boleh diamalkan selepas habis program ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneruskan pengajian hari ini pada muka surat yang ke-118. Inilah mukjizat yang teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai hari ini ada, dan dilihat dia punya kemukjizatan. Kita begitu teruja dengan Al-Quran, dengan susunan ayatnya yang merangkumi 6236 ayat mengikut kiraan ulama bi'adil kufi, ulama kufi, dan yang lain itu adalah khilaf-khilafnya. Tapi nak ceritanya bagaimana ayat Al-Quran yang ada perintah, yang ada larangan, yang ada al-wa'd wal wa'id, berita gembira, berita peringatan, yang ada al-ibru, ada amsal, ada ibrah, ada peringatan, ada cerita, dan ada semua khabar-khabar itu. Inilah Al-Quran yang kita belajar sampai hari ini muka surat 118. Mudah-mudahan kita dipandu, kita mohon Allah Ta'ala beri kepada kita ilham, pada Ustaz Fazrul insya-Allah, untuk sama-sama kita memahami Al-Quran seterusnya menjadi pedoman, panduan dalam kehidupan kita. Baik, kita baca ayat Al-Quran muka surat 118 bermula ayat 58 hingga pada ayat 62 sah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 58 hingga 62 sebentar tadi. Kita melihat semalam kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua, kepada orang yang beriman, jangan mengambil daripada mereka yang olok-olokkan, yang mengejek-ngejek, mempermain-mainkan daripada hal agama ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil mereka ini sebagai aulia, ya, sebagai pemimpin dalam kehidupan. Dan pada ayat 58 pada hari ini, dan apabila kamu menyeru, ini apa tanda orang itu mengolok-olok ataupun mengejek-ngejek, tuan-tuan, ya. Salah satunya apa? Apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan solat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Ya, yang demikian itu adalah kerana mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi ini pernah berlaku pada zaman Nabi ketika di Madinah itu ada orang Nasrani, Ustaz, ya, orang Kristian yang dia menyatakan bahawa biar dibakar nabi palsu. Bila setiap kali azan sahaja, dia pada azan tu kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang si orang Kristian ini dia akan kutuk, dia akan marah, dan selepas itu dia marah dan menurut As-Sudi, seorang ulama, riwayatnya orang ini pada satu hari ada pembantunya ambil sesuatulah kat rumah dia, dan kemudian minyak tertumpah dan akhirnya terbakar rumah dia. Tapi nak ceritanya apa? Bahawa orang yang tidak suka pada solat, kepada azan, perkara ini bukan sekadar pada zaman dahulu, zaman sekarang pun ada orang yang tak suka azan, Ustaz. Dia kata kacau tidur, kan? Jadi kita kena ingat bahawa bila bercakap tentang azan ini adalah seruan daripada Allah SWT. Ia tidak wajar untuk diolok, diejekkan. Malah kalau katakan ada orang yang memimpin, dia kata kita turn off, tak payahlah azan ni, kan, contohnya. Sebenarnya azan ini adalah syiar untuk kita ingat kepada Allah. Orang tengah tertekan, tengah ada penyakit ataupun cabaran, bila dengar betul-betul kepada ayat Allah, pengalaman Ustaz, ya, pasal kalau di US dahulu saya, bila lama tak dengar azan tu, kadang-kadang sembahyang pun boleh jadi terlewat. Jadi kena jadi amat sensitif kepada apps di dalam telefon, kan. Tapi bila dapat sekali-sekala ada tempat-tempat tertentu tu, dia boleh bagi speaker kecil je keluar. Bila dengar azan itu, dia rasa macam wah, ini sebagai satu nikmat, dan ini kita akan rasa lebih lagi, apatah lagi kalau sekarang, Ustaz, ya. Kita alhamdulillah masih azan kita dengar, ya, tapi kita kena pastikan bahawa kalau ada yang kata alah bisinglah azan ataupun kacau meeting saya, dia tutup ke apa sebagainya, kita kena ingat bahawa azan ini adalah syiar, jangan diejek dan jangan dipermain-mainkan, ya. Sehingga kan Allah cakap zalika bi annahum qaumul la yaqilun, dia kurang akal, dia macam tak ada akal ke, lebih kurang gitulah, ya. Allah cakap begitu pasal apa? Ini adalah seruan daripada
pencipta, ya. Jadi jangan diambil ringan. Pada ayat 59, kul, ya, katakan kepada ahli kitab. Ini Allah menggunakan perkataan yang lebih lembut kepada Yahudi Nasrani, digunakan perkataan ahli kitab, hal tu tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa an aktsarukum fasiqun, ya. Apakah maksudnya? Kena nyatakan kepada ahli kitab bahawa sebenarnya mengapa kamu nak marah-marah kepada kami, kan? Kami ini beriman, iman tak kacau orang, Ustaz, ya. Malah orang beriman dia mengamankan orang di sekitarnya, termasuk orang bukan Islam. Itu orang beriman, kan? Kalau Islam tu maksudnya dia mensejahterakan orang Islam, dia daripada tangan dia, daripada mulut dia. Jadi kami nak beriman, kemudian kami ni beriman kepada Quran, mengapa pula kamu marah-marah? Kan? Jadi kita dalam keadaan zaman sekarang ini, kita ada negara-negara yang marah kepada orang yang beriman, kepada orang Islam, padahal orang Islam tu tak kacau pun, ya. Cuma yang pastinya bila ada iman, kita akan menegur kepada perkara yang tidak benar, ya. Dan inilah yang tidak disukai oleh orang yang fasik. Apa maksud fasik? Orang yang derhaka. Orang buat salah, kan, dia tak suka pada orang yang ikut peraturan, pasal nanti dia rasa macam apa pasal kau nak beritahu bahawa aku salah, kan. Orang salah saja, apa istilahnya, dia yang menipu sahaja yang takut, tapi kalau orang benar dia tidak takut kepada kebenaran yang ada. Jadi orang beriman dengan kebenaran inilah yang tuan-tuan kita tengok, wahai ahli kitab, dia dalam ayat 59 ini diingatkan, apa sahaja kamu nak marah-marah, ya. Dan disambung pada ayat 60 itu, hal unabbiukum, apakah kamu ingin aku kabarkan perkara yang lebih teruk lagi daripada perkara itu, ya. Apakah 4 perkara ciri orang yang mendapat ganjaran yang teruk? Yang pertama, mal'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, waghadiba alaihi, yang dimurkai. Di sini bukan dicakap waghadiballah, tapi waghadiba alaihi. Maksudnya apa? Dia dimurkai bukan sekadar oleh Allah SWT, tapi dimurkai oleh manusia. Manusia pun tak suka dengan orang-orang yang tidak mengikut kepada keimanan. Yang ketiga, waja'ala minhumul qiradatal khanazir, dijadikan sebagai kera dan juga khinzir, ya. Ada pendapat yang menyatakan betul-betul pada waktu dahulu orang Yahudi ini yang tidak mematuhi peraturan Sabat, Ustaz, ya. Yang hari Sabtu tak boleh tangkap ikan tu. Jadi dia pergi letak pada hari Jumaat, hari Ahad dia ambil hasilnya. Dia cuba corner, kan? Corner. Itu dia kemahiran corner ni, dia bukan sekadar orang Yahudi. Sebenarnya siapa-siapa ada kemahiran itu. Betul. Tapi kita minta pada Allah jangan kita jadi begitu. Allah pernah menukar mereka jadi kera ataupun khinzir. Ada yang kata bahawa ini juga melambangkan perangai mereka suka mencebik. Ya. Mencebik tu kan, kalau katakan monyet-monyet tu, kan, dia suka, adalah dia punya perangai yang teruk tu, kan. Dan orang yang Yahudi ini, dia kalau orang buat baik dia mencebik. Nabi memimpin, dia akan buat muka bukan muka seplosin je, muka macam monyet. Kan. Dan kalau Hanazir ini apa sifatnya? Suka benda yang buruk-buruk. Bangkai sapu sekali, ya. Jadi benda kotor, rasuah ke apa lagi, itu istilahnya suht, ya, perkara yang haram dia sapu sekali. Yang penting ialah apa? Saya nak makan. Ya, khanazir itu sifat dia begitu. Wa abadat taghut, dan menyembah kepada perkara yang taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Inilah tempat yang seteruk-teruknya dan juga sesat. Perkataan ini, makanan ini, yang sebenarnya kita perlu beri perhatian, pasal nak ceritakan kepentingan kawan-kawan, Ustaz, ya. Makan itu tempat, maksudnya kita kena cari kawan kita yang tidak menjemput laknat Allah, tidak menjemput kemurkaan Allah. Ya, ada orang yang dia rasa bahawa dia dah sibuk bekerja, Quran tak payah, contohnya. Ataupun kita baca Quran tapi tak payah pun kita tengok nak menguruskan sesuatu organisasi, tengok Quran cakap apa. Jadi kita khawatir kita menjemput kemurkaan Allah, kerana itu yang pernah berlaku kepada orang-orang Yahudi, dapat kitab daripada Taurat tetapi diabaikan. Jadi ini adalah ayat yang ke-60, dan ayat 61 itu menceritakan tentang bagaimana perangai mereka bersama dengan Nabi. Mungkin kita nak baca sekali lagi untuk sama-sama kita lihat, agar kita kalau boleh tak jadi seperti ayat 61 ini, Ustaz, ya. Ya, silakan, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz.
Ustaz Tirmizi yang ini dia kata, Ustaz Tirmizi tolong buat contoh azan sikit sekejap lagi. Oh, subhanallah. Baiklah, kita kata apa, azan tu satu syiar. Tadi ada penonton komen tadi apa nama ni, Maria Shah, masya-Allah, syukur sekarang ni kita masih lagi dapat mendengar azan. Walaupun dalam keadaan PKP, masjid ada yang tidak dibenarkan solat melebihi hak ditetapkan, tapi azan masih lagi berkumandang. Dan saya walaupun saya jadi imam, tapi sekali-sekali saya rasa rindu juga untuk melakukan azan. Betul. Kerana kelebihan azan itu sendiri itu satu syiar. Bila syiar dia kena highlightkan. Tidak ada masjid, kalau kat Malaysia ni kita tak pernah dengar lagi Ustaz, masjid yang pasang kaset bila masuk waktu azan. Mesti ada orang tukar azan. Tapi kalau di Turki, di tempat-tempat yang sebelum-sebelum ni jauh-jauh, mungkin ada yang terpaksa pasang kaset dan sebagainya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kita masih lagi boleh berkumandangan azan tu. Mudah-mudahan Ustaz azan hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah sikit je, bukan penuh, nanti kan orang ingat dah masuk zuhur ni kan. Okey. Dan kemudian kita nak tengok apakah isi daripadanya ya. Hayya 'alas solah itu sebenarnya Allah ajak kita untuk jomlah kita solat, hayya 'alal falah jomlah berjaya. Berjaya macam mana Ustaz terang? Berjaya macam mana? Lepas Ustaz sila. Okey, saya azan dengan taranum nahwan lah, cuba. Okey. Oh, azan pun ada lagu Ustaz ya. Okey, baik, sila. Hayya 'alas salat hayya 'alas salat حي على الفلاح حي على Itu adalah sebahagian daripada azan ya yang dikumandangkan pada waktu dahulu. Dan bila bercakap dahulu itu bukan seawal Nabi berdakwah Ustaz ya. Hari pertama Nabi jadi Nabi tak ada azan lagi. Dia dapat apabila, terutama bila dah sampai Madinah, bila diwajibkan untuk solat. Jadi nak ceritanya perjuangan Nabi 13 tahun di Mekah itu, dan bila dapat dah solat itu baru ada azan. Kemudian mereka berbincang nak azan ke, nak pakai tanduk ke, nak pakai loceng macam-macam segalanya. Jadi nak ceritanya azan ini adalah selepas Nabi berjuang. Ya, bila tuan-tuan ya adik-adik belajar azan ada setengah malu kan, tak, saya segan lah nak azan. Sebenarnya azan ini sekarang ni kita pakai mic dalam bilik ataupun bilik berekon. Tapi kalau orang dahulu sebenarnya mereka berjuang untuk mendapatkan azan kerana nak beritahu pada semua, jomlah kita bersolat dan mengingat pada Allah. Dan yang keduanya apa? Jomlah kalau kita dapat solat, confirm Allah akan memberi kejayaan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, pada negara. Terutama kita menghadapi cabaran sekarang, perlu ya motivasi mungkin terhad kita dengar, tetapi hayya 'alas salah ini berkumandang seluruh dunia pada setiap masa. Jadi ini adalah pelajaran yang kita dapat setakat ini pada ayat 60 tadi. Dan ayat 61, orang-orang yang Yahudi ini dia kalau jumpa kepada Nabi dia kata kami ni beriman kan, tetapi bila dia keluar sahaja sebenarnya mereka sembunyikan tidak iman mereka itu kerana mereka nakkan manfaat dunia tapi tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka nak buat? Mereka ingin penuhkan pada ayat 62 itu kehidupan mereka suka kepada dosa, suka kepada permusuhan dan suka kepada suht yang kita dah bincang sebelum ini. Jadi 3 perkara ini kita akan bincang sekali lagi. Cuba kita lihat dulu perkataan pilihan kita pada hari ini.
iaitu perkataan nada menyeru, memanggil dengan kuat ataupun tegas. 53 kali disebut di dalam Al-Quran, dan dalam ayat 58 tadi, wa idza nadaitum, apabila dipanggil kepada solat, itu maksudnya azan Ustaz ya. Diajak kepada solat, sebenarnya Nabi nak mengajak kepada kejayaan. Semua manusia, bukan hanya orang tertentu sahaja. Kerana apa? Kerana solat itu adalah tempat untuk kita mengadu, minta pertolongan daripada Allah SWT. Jadi inilah nada perkataan hari ini, dan kita akan sambung kembali selepas ini bagaimana perangai orang-orang yang bermusuh dan perangai orang beriman, dan perangai dua kumpulan penting dalam masyarakat. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju untuk melakukan salat, kerana sesungguhnya salat yang dilakukan itu semua itu adalah untuk kita menuju kepada kejayaan, dan orang yang salat sebenarnya adalah orang yang berjaya, dan dia akan menuju kepada kejayaan yang sebenar. Baiklah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat kerana setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Ramai yang share kita punya rancangan di Facebook, dan yang menonton di televisyen di seluruh dunia, di Malaysia, di Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia dan seluruh, ada daripada Jerman pun ada, Kanada pun ada. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, kita nak ambil masa sedikit untuk tajwid pada hari ini. 2 hari yang lalu kita telah terangkan tentang satu sifat bernama safir. Semalam pun Ustaz Tarmizi Abdul Rahman terang tentang safir, iaitu bunyi suara yang desiran yang kuat pada 3 huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama, iaitu sad, zai, sin. Jelas dah, huruf tu kuat dan jelas kerana memiliki sifat safir. Okey, hari ini kita nak terangkan tentang peringkat dia. Safir terbagi pada 3 peringkat. Pertama paling kuat, B pertengahan, C paling lemah. Huruf-huruf safir itu dia ada huruf yang paling kuat, ada pertengahan dan paling lemah. Kita lihat slide, apakah yang disebut contoh-contoh ataupun huruf yang safir yang paling kuat. Kita lihat di skrin. Paling kuat ia terjadi pada huruf safir yang ada tasydid, yang bertasydid ataupun bersabdu. Contoh, sanada'uz zabaniyah. Bila bersabdu, huruf safir itu akan jadi kuat, lebih kuat daripada mengatasi huruf-huruf yang lain. Sebab apa dia sabdu? Sabdu ni seperti dia 2 huruf. Pertama dia mati, sanada'uz. Kemudian dia berbaris di atas za. Jadi makhraj, pada makhraj tu agak lama. Sanada'uz zabaniyah. Contoh kedua, sin, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu. Yang ketiga huruf sad, wa yuqimunas salah, wa yuqimunas salah. Ni peringkat. Jangan pening-pening, jangan rasa apa pula peringkat. Ini kita nak tengok mana huruf safir yang paling jelas, yang paling kuat. Maka huruf safir yang bertasydid paling kuat pertama. Yang kedua, pertengahan. Pertengahan terjadi pada huruf safir yang sukun, yang mati. Yang mati jadi huruf yang safir yang kedua, yang pertengahan. Contoh, zai mati. Qala tazra'una, qala tazra'una sab'a sinin. Yang kedua. Kemudian contoh sin, yas'alunak, yas'alunak, Kemudian yang ketiga, labi sama kanu yasna'u, itu sad. Kemudian huruf safir yang paling lemah terjadi apabila huruf safir yang berbaris. Bila berbaris, dia tetap ada sifat safir, tetap ada sifat safir tersebut, tapi dia hanya tidak sepertilah huruf tu kalau dia mati ataupun dia bertasydid. Contoh, zai,
kana zahuqa. Za tetap bunyi safirnya. Za kalau huruf sin yusari'una fil ith, yusari'una kemudian yang terakhir sad, contoh sad, wa salawatir rasul, wa salawatir rasul, sa za sa tetap bunyi huruf safir itu. Sallu ala nabi, mari sama-sama kita berselawat alaihi salatu wassalam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi safir ya. Kita menyambung balik Ustaz ya daripada 2 hari lepas tentang hurufnya ada 3 saja, ada sin, ada zai dan juga ada sad. Ya, jadi 3 huruf ini untuk kita ambil perhatian dan kita ingin meneruskan ya perbacaan kita daripada halaman 118. Jika tadi kita sudah pun sampai ayat yang ke-62, wa tara kathiran minhum, kita akan melihat, kamu akan melihat daripada mereka yusari'una fil ithmi wal udwan. Ini perangai bagi orang yang suka melekehkan, suka mempermainkan seruan untuk solat. Kalau seruan untuk solat pun dia lekehkan Ustaz, memang confirm tak solat nah kan ya. Jadi kalau orang yang suka melekehkan, dia meeting pun kata tak apalah kita lewat solat sikit ya, kita tak nak jadi begitulah ya, ataupun pandang bahawa alah sikit-sikit nak solat contohnya, perkara tersebut dia akan memberi kesan psikologi kepada orang itu mudah untuk ithm, dosa. Yang kedua, permusuhan, dan yang ketiga wa aklihi musuht, mudah untuk makan perkara-perkara yang haram, tak kisahlah, yang penting kita untung ya. Perkara itu muncul kerana pada awalnya mempermain-mainkan seruan untuk solat. Jadi hati kita ini perlu diasah agar kita jadi orang yang tidak seperti orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi dalam konteks pada zaman Nabi di Madinah, kerana Allah menyatakan pada ayat 62, labi sama kanu ya'malun. Habit mereka, amalan mereka ini adalah teruk, amat teruk. Allah cakap pasal 3 perkara ini. Zaman sekarang ini orang yang suka menaburkan oduan ini Ustaz di internet namanya cyber trooper. Ya, yang kalau cyber trooper untuk bawa kebaikan okey, tapi ini yang suka memusuh-musuhkan ya, ataupun kalau ithm ini bincang macam mana nak buat perkara-perkara dosa. Dah waktu COVID-19 ini Allah suruh berhenti ya, tetapi ada setengah orang masih lagi dia merancang untuk perkara ini. Ini kerana apa? Kerana asalnya walaupun kita bercakap tentang orang Islam, tetapi kita kena ingat bahawa orang Islam mestilah membina iman sehingga kan terjauh daripada 3 amalan ini, dan dia membawa kepada alah asalkan dapat projek, asalkan untung, sapu. Ya, dia tak kisah pun sumbernya apa, dilaburkan pada apa. Ini yang kita doa agar kita terhindar dengan kita menjaga solat kita Ustaz ya. Jadi solat ini dia tiang pasal dia jaga banyak perkara dalam hidup kita, apatah lagi sampai di akhirat dia menjadi amalan pertama yang akan disemak. Jadi itu manusia ataupun umat secara umum. Tapi apa tugas penting yang perlu dibuat oleh 2 kumpulan utama dalam masyarakat Yahudi juga ada kaitan dengan masyarakat kita? Jom kita baca daripada ayat 63 hingga ayat 64 insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
كما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 63-64. Ayat 63 ini memberi fokus kepada dua kumpulan penting di dalam masyarakat Yahudi, ya, dalam tradisi ahli kitab, iaitu yang pertama Allah menyatakan di sini laula, mengapa para ulama dan para pendeta, ya, rabbaniyun, ini rabbai ustaz, ya, maksudnya mereka ni adalah orang yang selalu memberi ceramah, ya, yang memberi pencerahan kepada masyarakat Yahudi, dan juga ahbar ini adalah pendeta. Ini daripada perkataan hibr, itu maksudnya dakwat. Mereka ni adalah orang akademik ataupun orang-orang yang banyak ilmu, ya. An qaulihimul ithma wa aklihimus suht, iaitu daripada perkataan mereka yang berdosa dan juga makan perkara yang haram. Ya, tiga perkara tadi kita dah bincang pada ayat 62. Maksudnya masyarakat Yahudi itu kerana mereka ini suka berbincang pasal dosa, pasal pemusuhan dan makan perkara yang haram, riba dia kata halal untuk semua orang kecuali sesama Yahudi. Itu pendapat mereka, ya. Jadi dia boleh je kenakan orang sana, kenakan asalkan bukan pada kumpulan Yahudi. Dia itu kaedah mereka beriman, tapi iman yang bukan asal daripada Taurat. Pada ayat 63 ini Allah mengingatkan kepada kita sebenarnya bahawa kumpulan orang ulama ataupun orang-orang yang penceramah, ya, macam saya, macam ustaz ni, ustaz, ya, Allah ingatkan kepada saya dan juga pada ulama-ulama, ya, rabbaniyun dan juga ahbar ini, an qaulihimul ithma wa aklihimus suht, mengapa tidak mencegah daripada perkara dosa dan juga makan perkara yang haram. Nak ceritanya di sini apa? Peranan ulama, peranan orang yang ada ilmu agama bukan sekadar diam sahaja. Ini yang Allah highlightkan. Kerana apa? Kerana pada waktu zaman dahulu, orang-orang Bani Israel itu, rabbaniyun dan juga ahbar ini, dia kalau orang atas buat silap, ustaz, ya, dia senyap je. Pasal dia tak nak kena kacau. Nanti kena tendang ke kiri, tendang ke kanan. Jadi mereka senyap, lagipun mereka dibayar oleh orang atas. Ya, jadi kalau tidak nanti kurang sikit allowance untuk penceramah dan juga bagi ulama yang bertugas pada waktu dahulu ini. Jadi Allah ingatkan kepada kita, kepada saya, bahawa sebenarnya tugas bagi adik-adik yang belajar dalam bahagian agama, ibu ayah yang nak hantar anak ke tahfiz, nak hantar anak ke syariah usuluddin, pergi ke Timur Tengah, sebenarnya tugas mereka ini amatlah tinggi, ustaz, ya, iaitu menegur kepada masyarakat umat yang mungkin bercakap perkara dosa ataupun perkara-perkara yang tidak halal, ya. Itu peranan besar, ya. Dan di hujung ayat 63 itu Allah menyatakan labi sama kanu yasnaun. Ini memang perkataan yang amat besar sangat. Allah marah, ustaz, ya. Teruk sangat apa yang kamu, bukan ya'malun, ayat 62 tadi ya'malun maksudnya yang diamalkan individu seharian, tapi yasnaun ini seperti engineer, ustaz, ya. Engineer dia buat kilang, yasnaun ni di apa mereka lakukan bersistem, satu demi satu, yang faham tentang membina sistem ini untuk memastikan umat ini tidak terlibat dengan dosa dan juga perkara haram di kalangan pemimpin sampailah kepada orang bawah adalah di kalangan rabbaniyun wal ahbar. Maksudnya dalam konteks sekarang ini penceramah-penceramah agama dan juga yang dekat dengan agama, yang mendalami agama, peranannya ialah menjadi engineer kepada manusia. Yasnaun itu ada kaitan menghasilkan sesuatu secara bersistem dan secara banyak, ya. Jadi sistem itu Allah kata labi sama kanu yasnaun, apa yang dibuat oleh ulama, oleh penceramah ni apa sebenarnya ni, kan, kamu sebenarnya menghasilkan apa pada umat. Kalau katakan umat masih lagi suka buat dosa, suka buat kepada perkara yang haram, ataupun kalau tadi di ayat 62 masih bermusuhan. Jadi ini adalah
seruan kepada pensyarah-pensyarah bahagian fakulti Islam Ustaz ya. Sebenarnya susun anak murid itu agar bersifat kritikal. Ya, kritikal bagaimana re-engineering ummah untuk menghasilkan balik ummah yang baik, kerana ini tugas bagi pada engineer kejuruteraan kimia Ustaz. Dulu saya tak ada belajar macam mana nak bina manusia, macam mana nak buat ubat, macam mana nak buat apa, nak buat kilang, itu saya belajarlah kan waktu dulu kan. Tapi nak bina manusia memang kena serahkan balik kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, dan syaratnya mesti bersistem. Yasnaun ini maksudnya kena ada sistem. Dia bukan sekadar ceramah satu macam tu saja, tapi kena psikologi manusia, kaji tentang keperluan manusia, ekonominya sebagainya. Ini yang digelar sebagai yasnaun. Jadi Allah menemplak kepada rabbaniyun wal ahbar ini kerana mereka belajar, mereka tahu ilmu itu hanya untuk simpan sendiri, tidak membina umat, dan sehingga kan umat pada waktu itu sanggup menyatakan pada ayat 64 yang itu tadi Ustaz ya, Ustaz baca perlahan tadi kan, yang ayat waqalatil yahud. Kenapa Ustaz baca perlahan Ustaz? Sebelum ni kita pernah jumpa laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Hari ini orang Yahudi berkata tangan Allah ni belenggu, tangan Allah ni kedekuk dan sebagainya. Ayat ini secara adabnya kata para ulama, ialah kita slowkan suara kita. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Selepas tu kita boleh kembali normal. Sebab apa? Ayat ini kalau kita tengok adalah kalam orang Yahudi. Mereka kata tangan Allah terbelenggu, maghlulah. Ini kalam yang batil. Tak perlu kita baca dengan kuat supaya orang dengar. Bukan masuk itu ada kalam Allah, tapi atas lisan mereka atas yang batil mengatakan sesuatu kepada Allah. Jadi kita dari sudut adab tak salah nak baca kuat pun tak ada masalah, tapi kalau kita faham itu adalah kefahaman tadabbur. Ya, jadi itu sebenarnya betul. Bila tadi ayat 63 para ulama, para pendeta dia senyap, dia sampai masyarakat Yahudi itu sanggup cakap perkara yang tak sepatutnya. Pasal teruk sangat sampai dia cakap bahawa yadullahi ma'ululah. Ya, zaman sekarang ni sampai kalau kita tak jaga tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mungkin mendekati Al-Quran, mungkin dah pun belajar syariah, usuluddin, kita kena bina masyarakat. Kerana apa? Masyarakat kadang-kadang tercari-cari, tapi bila dalam keadaan COVID-19 ini tercari-cari jawapan, bila tak ada jawapan daripada ulama ataupun penceramah agama, kesannya apa? Ramai yang tak ada duit Ustaz ya, berhenti kerja, masalah dalam rumah tangga masyarakat. Akhirnya dia kata bahawa Tuhan ni dia dah mula komen Tuhan. Betul. Komen Tuhan. Jadi komen Tuhan itu sebenarnya tak betul ya. Yang sebenarnya yang bermasalah kita kan, kalau dalam ayat ni ghullat aidihim walu'inu bima qalu, dan Allah bercerita dalam ayat ini kesan daripada rosak ini membawa kepada orang Yahudi itu dia sentiasa bermusuh, membenci sampai hari kiamat. Kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah, ya, dia sering untuk mewar-warkan berperang ya. Jadi perang di dunia ini sebenarnya ada sumber ya, tetapi Allah akan handle. Yang pentingnya ialah jangan sampai kita terlibat dengan kerosakan. Yang kita doakan pada Allah SWT ya, kita dapat ambil pelajaran daripada halaman 118 ini. Mari kita lihat resolusi hari ini, iaitu pada ayat yang ke-58. Resolusi kita ialah kita nak memastikan bahawa kita tidak mempermainkan syiar solat. Itu yang kita belajar pada ayat 58. Dan pada ayat 59, berhujah dengan jelas, bukan dengan asabiah. Itu yang kita nampak tadi, bila orang Yahudi ahli kitab itu dia benci sangat, marah-marah kepada orang beriman, tapi sebenarnya orang beriman ada hujah. Dan pada ayat 63 kita belajar resolusi yang boleh kita ambil sebagai amalan kita, menegur kesalahan dan jangan diam membisu, terutama bagi yang berilmu agama, yang belajar ilmu agama, bukan sekadar untuk kerja, tetapi kita perlu membina ummah ini semula, insya-Allah. Kita doakan agar Allah pimpin kita dengan iman dan kita menjadi umat yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan tidak menuju kepada dosa, permusuhan dan memakan perkara yang tidak halal. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami golongan orang-orang yang menegakkan salat, menyempurnakan salat, dan jadikanlah kami orang-orang yang menyegerakan salat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami salat yang benar, kurniakanlah kepada kami salat yang khusyuk, ya Allah. Ya Allah, kau terimakanlah salat kami, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah salat kami, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kecerobohan kami dalam salat, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah lisan kami daripada bercakap-cakap mengatakan perkara yang mengundang akan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami golongan ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa beradab dengan Al-Quran. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Masukkanlah kami ke syurga-Mu, ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengkabulkan doa kita. Kita inginkan kita sentiasa dipimpin hidayah daripada Al-Quran, dan inilah seruan untuk kita sama-sama, tuan-tuan ya, kita melebarkan lagi, kita memastikan anak-anak kita yang belajar ilmu agama adalah ilmu yang membina ummah semula. Inilah kempen dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh bersama menyumbang idea, tenaga, wang dalam nombor yang tertera, kerana kita yakin bahawa sebenarnya individu-individu yang terlibat dengan Al-Quran ini perlu diperkasakan dan perlu berfungsi dalam masyarakat untuk menegur perkara-perkara dosa, perkara-perkara permusuhan, perkara batil ini yang nak membina balik masyarakat negeri negara ini adalah generasi ini, ya, iaitu mereka yang ada ilmu agama. Dua kumpulan yang berfungsi penting dalam masyarakat. Jadi insya-Allah kita doakan bersama. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang sentiasa mengharapkan kepada tuan-tuan sekalian kita membina kembali umat ini agar berpandukan kepada Al-Quran dan terus kita menjadi umat yang sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita by Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.